Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tajuk yang dibentangkan ataupun yang diminta kepada saya untuk membentangkan dalam nadwah pada kali ini ialah bertajuk pengalaman PAS dalam menangani kepelbagaian. Sebagaimana dua pembentangan yang sebelumnya yang disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Mazlan dan juga Dr. Atiullah sebentar tadi menggambarkan bahawa masalah yang berlaku yang timbul itu adalah berpunca dilihat dengan satu sebab yang saya lihat dalam konteks perjuangan Parti Islam se-Malaysia PAS, iaitu untuk menggagalkan pelaksanaan Islam secara syumul dalam sesebuah negara. Dibangkitkan isu-isu ikhtilaf, dibangkitkan dan digembar-gemburkan perkara yang boleh mencetuskan pertelingkahan dalam masyarakat, digembar-gemburkan perkara-perkara yang khilaf yang tidak dapat dielakkan, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman sebagaimana ayat yang disampaikan oleh pengerusi kita sebentar tadi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Begitu juga Allah Ta'ala menyebut wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafi alsinatikum. Semua ayat ini menandakan bahawa Allah sendiri menciptakan manusia itu dengan berbeza-beza, dan perbezaan manusia ini satu perkara yang tidak boleh dielakkan, dan ia merupakan suatu tanda kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dalam ayat ini ulama menegaskan bahawa perselisihan dari kalangan manusia itu tidak dapat dielakkan, namun Allah Subhanahu wa taala mendidik kita bagaimana kita menguruskan perbezaan. Itu yang paling utama. Yang keduanya disebut oleh Dr. Mazlan, Dr. Atiullah, tentang Islamisme dan pasca Islamisme. Yang kedua-duanya ini saya simpulkan, apabila dia wujud dalam masyarakat, khususnya negara kita yang datang tempias daripada negara-negara luar, seperti mana yang telah berlaku di Indonesia, yang berlaku di serata dunia umat Islam, ialah berpunca daripada usaha yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menggagalkan pelaksanaan hukum syariat Allah, pelaksanaan Islam secara sempurna dan syumul yang diperjuangkan oleh gerakan-gerakan Islam di serata dunia. Teringat satu ayat Allah Ta'ala sebagai muqaddimah saya dalam pembentangan ini, yaitu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ayat ini Allah Ta'ala menyatakan tentang ciri gerakan Islam. Man yartadda minkum, perkara yang pertama, ciri gerakan Islam itu dinyatakan oleh Allah, dan itulah sebabnya kewujudan PAS ditubuhkan pada tahun 1951, ialah kerana dasar ataupun kefahaman para alim ulama terhadap ayat Quranul Karim yang menuntut kepada orang yang beriman, yaitu di atas kepincangan masyarakat umat manusia lari daripada agama,
may yartadda minkum an dinih, kewujudan sebuah jamaah gerakan Islam ialah kerana refleksi tindak balas di atas sebab masyarakat lari daripada Islam. Maka wujudnya Allah Ta'ala memerintahkan supaya umat Islam, orang yang beriman, supaya wujudkan satu gerakan mengembalikan semula manusia kepada Islam. Ini diajar oleh Allah. Ada orang wujud parti kerana bangsa, ada orang wujud kumpulan kerana semangat perkauman, ada orang wujud kumpulan dengan sebab marah dan dendam kepada kumpulan yang lain, ada wujud kumpulan kerana kecewa tak dapat jawatan. Tapi PAS diwujudkan kerana menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk mengembalikan manusia kepada Islam. May yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillah. Ayat ini kita pegang. Saya ingat kita ni yang terlibat dalam jemaah kampus, kita ditarbiah di peringkat pelajar dan sebagainya, maka nakib kita akan wajibkan anak-anak buah ni untuk hafal ayat ini sebagai mukaddimah pengenalan kebersamaan kita bersama dengan jemaah Islam. Ini sebab kita masuk jemaah Islam, pasal tuntutan seruan Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Tuntutan kita orang beriman, kita orang Islam, kita orang beriman, maka kita reflect, bertindak balas di atas seruan dan panggilan Allah. May yartadda minkum, apabila kita melihat manusia lari daripada kepincangan mereka, lari daripada Islam, maka kita bertanggungjawab untuk mengembalikan mereka kepada Islam. Ini tujuan PAS. Sebab itu yang wujud gerakan-gerakan Islam di serata dunia, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islami, Masyumi, termasuklah Parti Islam Hizbul Islami di Malaysia, ialah apabila jatuhnya, runtuhnya kerajaan Islam yang terakhir, benteng kerajaan Empire Islam yang terakhir ialah Osmaniyah, bila mana sekular menguasai negara Islam, sama ada melalui penjajahan ataupun melalui serangan pemikiran dan sebagainya, yang menyebabkan dunia-dunia Islam yang dijajah itu tertanam pemikiran sekular. Maka bangkit satu demi satu dalam setiap negara Islam, wujud sebuah jamaah untuk mengembalikan pula semula umat Islam kepada kesumulan Islam daripada terpengaruh dengan serangan sekularisme hasil kejatuhan kerajaan Islam Turki Osmaniyah. Ini yang penting. Itu ada jamaah tubuh mengaku bahawa jamaah Islam, tapi tubuh di atas sebab kecewa tidak dapat jawatan. Ini bukan sebab tubuh parti. Allah Ta'ala ajar kita tubuh parti. Kenapa? May yartadda minkum, may yartadda minkum, kerana kita nak membentuk masyarakat, mengembalikan masyarakat kepada Islam. Apabila kita melihat masyarakat cenderung kepada sekularisme, dikadirkan oleh penjajah yang menjajah negara umat Islam, bila dia tinggal negara itu dan memberikan kemerdekaan, penjajah akan pastikan kemerdekaan diberikan kepada siapa? Kepada kader-kader waris-waris sekular yang ditinggalkan oleh penjajah. Dia tak bagi kepada pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang kemerdekaan yang asli, yang ingin mengembalikan kesumulan Islam, dia takkan bagi. Tak ni sebagai PAS, seperti PKMM, ini orang yang betul-betul berjuang nak kemerdekaan, maka diberi kepada siapa? Dalam konteks Malaysia diberi kepada UMNO. UMNO yang dididik sekularisme oleh penjajah British. Maka PAS bertanggungjawab untuk mengembalikan masyarakat kepada Islam, kepada kesumulan Islam, iaitu dari tidak memisahkan di antara Islam dengan politik, Islam dengan kehidupan. Ini tujuan PAS. PAS dalam menangani kepelbagaian, realiti dalam politik semasa dalam negara kita, hasil tinggalan penjajah. Maka di antara usaha penjajah apabila mereka menduduki negara-negara umat Islam, ialah usaha penjajah untuk melambatkan kemenangan Islam ataupun menggagalkan Islam, ialah dengan mempelbagaikan, antara lain mempelbagaikan agama dalam negara tersebut. Baik, itulah negara kita ni, di antara sebabnya kita dikaji oleh ahli sejarawan, kenapa dimasukkan India dan China ramai. Kita bukan bercakap perkauman,
British masukkan India yang ramai dan sekat Cina ramai dalam tanah Melayu, ialah supaya tidak kembali kepada Islam, melambatkan kemenangan Islam. Itu tujuan dia, Tapi kita memahami bahawa walaupun begitu, tetap kita mengambil pengajaran daripada Nabi SAW, bahawa kepelbagaian bangsa dan agama bukan penghalang kepada kemenangan Islam. Walaupun kita tahu British masukkan pelbagai bangsa, pelbagai agama dalam negara tanah Melayu kita ni khususnya ialah untuk melambatkan kemenangan Islam, namun kita meyakini bahawa kemenangan Islam pasti dijanjikan oleh Allah. Karena Nabi SAW pun berjaya membina kemenangan Islam, membentuk sebuah negara Islam di atas sebuah negara masyarakat yang berbilang kaum, agama dan kepercayaan, di Madinah khususnya. Oleh sebab itulah PAS dalam menangani kepelbagaian ini menelusuri politik dalam negara kita berdasarkan kepada dakwah, tarbiyah dan juga siasah. 3 rukun ini penting untuk PAS bergerak. PAS walaupun berada di lapangan politik, PAS tak boleh tinggal aspek yang penting juga, iaitu dakwah. Dakwah adalah merupakan perkara yang penting dalam mencapai kemenangan Islam. Bukan hanya kita menyertai pilihan raya sahaja. Walaupun kita berdepan dengan pelbagai politik yang ada dalam negara kita, namun kita memahami bahawa Islam masih ada harapan. Karena kita menganggap bahawa semua rakyat dalam negara ini adalah merupakan sasaran dan mad'u kita, yang mesti kita ajak mereka kepada Islam. Mesti ajak mereka kepada Islam. Mereka adalah mad'u, sasaran dakwah. UMNO kasus siapa sahaja adalah merupakan sasaran dakwah kita, untuk mereka dikembalikan kepada kesumulan Islam. Maka sebab itulah PAS tidak hanya berpolitiking. Pendekatan dan kaedah yang terbaru yang diambil oleh PAS, khususnya dalam kepimpinan sesi ini, iaitu BPMS, Budaya Politik Matang dan Sejahtera, ialah budaya politik yang ingin menyelami maksud ketiga-tiga rukun dalam PAS, iaitu tarbiyah, dakwah dan siasah. Kita tak mau ahli PAS hanya berpolitiking berlebih-lebihan tanpa menyampaikan risalah Islam dan memberikan kefahaman kepada mereka yang memerlukan, yang dahagakan kepada agama, yang tertanya-tanya akan penyelesaian daripada Islam. Sebab itu PAS dalam berdepan dengan kepelbagaian dalam negara kita ini, kita berhadapan dengan kematangan di atas keyakinan bahawa setiap permasalahan yang wujud pastinya ada penyelesaiannya dalam agama Islam. Pasti ada saja. Penyelesaian dalam Al-Quran, penyelesaian dalam sunnah Nabi SAW, penyelesaian dalam ijma' di kalangan para ulama dan qiyas. Tiga-tiga dan keempat-empat sumber ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh pembentang yang pertama tadi, menyebut bahawa cukup keempat-empat sumber untuk kita berdepan dengan kepelbagaian. Yang keduanya yang saya ingin nyatakan ialah PAS dalam rencah politik dalam negara kita ini, kita ada 2 konsep. Yang pertama ialah perkara sawabit, perkara yang tetap, yakni prinsip. Yang keduanya perkara mutaghayyirat, perkara yang berubah-ubah, yang bersifat anjal. PAS dalam setiap keputusan dan tindakannya tidak lari daripada 2 konsep ini. Yang pertama, prinsip PAS. Prinsip PAS boleh dibaca dan boleh dipahami melalui perlembagaan PAS. Fasal yang kelima, iaitu memperjuangkan agar tertegaknya dalam negara ini sebuah masyarakat dan negara yang tertegaknya nilai-nilai Islam dan hukum-hukum menuju keredaan Allah. Yang keduanya, prinsip PAS, matlamat PAS ialah mempertahankan Islam dan kedaulatan negara. Ini matlamat PAS. Kedua-dua ini ialah prinsip PAS dalam konteks parti bergerak sebagai parti politik dalam negara kita. Ini kita kena pegang. Adapun di sana dipanggil mutaghayyirat. Perkara mutaghayyirat ni perkara yang bersifat anjal, dalam bentuk teknikal, strategi, yang PAS boleh mengambil pelbagai kaedah dan berubah dari semasa ke semasa berdasarkan situasi dan keadaan dan keperluan. Sebagai contoh, kita bertahaluf.
Ada kalanya kita bertahluf, ada kalanya kita terbatal tahluf. Kan PAS bukan kononnya bila hilang ataupun kita tidak ataupun terbatal tahluf, kononnya ada yang menganggap PAS sudah lari daripada dasar. Ini kekeliruan yang timbul sebahagian daripada ahli PAS sendiri dan juga orang yang di luar PAS. Bila PAS terbatalnya tahluf dengan DAP, kata PAS sudah lari daripada prinsip. Ini silap. Tahluf ialah teknikal, benda strategi, benda strategi yang bukan melibatkan soal prinsip, yang boleh berubah dari semasa ke semasa dan atas keperluannya. Ada kalanya tahluf ni diharuskan, ada kalanya tahluf menjadi haram, sebagaimana yang berlaku pembatalan tahluf dengan DAP. Bila mana DAP telah melanggari syarat-syarat tahluf yang begitu ketat yang diharuskan oleh para ulama. Para ulama mengharuskan tahluf dengan syarat yang ketat, iaitu hukum tahluf syaratnya ketat, harus dengan syarat. Apabila syarat tidak dipenuhi, maka hukum tahluf akan bertukar menjadi haram. Sebab itu Majlis Syura Ulama menyebut tahluf dengan DAP itu terbatal, bukan sengaja dibatalkan. Bukan di atas kita marah kepada DAP, bukan di atas sebab dengki kita terhadap DAP, tapi kerana hukum sudah berubah daripada asalnya tahluf itu harus kerana mereka tidak melanggari prinsip tahluf, dan ia berubah menjadi haram apabila DAP sendiri melanggar hukum tahluf itu ataupun syarat tahluf. Ini hukum. Sebab itu kena dipahami oleh ahli-ahli bahawa tahluf ni bukan soal teknikal sahaja, dia adalah hukum syarak. Dia ada hukum syarak yang melibatkan hukum, dan perkara ini ialah perkara yang mutaghyirat, yang boleh berubah. Dan pengalaman PAS pernah bertahluf dengan sesiapa pun. Hatta disebut oleh ahli sejarawan bahawa PAS pernah bertahluf dengan komunis melawan Jepun. Lawan Jepun. Kenapa? Konsep nak menjaga kedaulatan negara pada waktu itu. MPAJ pada waktu itu, MPAJ. Malayan People Anti-Japanese. Pada itu PAS bertahluf dengan Malayan People Anti-Japanese. Yang terdiri dalam kumpulan itu ialah komunis lawan penjajah Jepun. PAS pernah bertahluf dengan UMNO dalam kerajaan perikatan. PAS pernah bertahluf dengan Semangat 46 sehingga berjaya memerintah Kelantan. PAS pernah bertahluf dengan PKR, pernah bertahluf semuanya. Hadiah yang terbarunya PAS bertahluf dengan Parti Ikatan. Ini perkara yang mutaghayyirat, yang boleh berubah-ubah di atas keperluan, sama mana dia tak lari daripada asas tujuan matlamat prinsip PAS, iaitu perkara sawabit, iaitu menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah, matlamat untuk mendirikan sebuah kerajaan dan negara yang tertegaknya hukum dan syariat Allah yang diradai oleh Allah. Ini mesti dipahami. Oleh sebab itulah PAS ialah parti yang begitu matang, yang sudah hampir 60 tahun lebih, parti yang diyakini yang boleh menjadi pengganti kepada UMNO. Sebab itu yang terbarunya Tan Sri Syekh Fadil menyebut bahawa parti tunjang orang Islam dalam negara kita selepas daripada UMNO ialah PAS. PAS, tidak ada yang lain. Tidak ada parti yang lain yang boleh diyakini dan dipegang untuk berpaut di kalangan orang Islam selepas daripada UMNO yang memerintah negara ini, melainkan PAS. UMNO sudah parti yang sudah umpama kapal yang sudah ditebuk lubang karam, dan layarnya pun koyak rabah. Kalau angin pukul pun tak boleh sampai ke pantai karena layar dia sudah koyak. Kapalnya pun di dasarnya kapal itu sudah berlubang. Maka tunggu masa nak karam. Maka siapa yang kita nak tarik ialah orang yang berada dalam kapal UMNO itu di kalangan Melayu Islam untuk bersama dengan PAS. Maka PAS tidak boleh lari daripada untuk berdepan dengan kepelbagaian kemikiran yang berbagai, sama mana mereka menerima konsep PAS, menerima prinsip PAS. Sebab itu PAS, waktu PAS bertahluf, PAS memegang prinsip agree to disagree. Prinsip agree to disagree ialah prinsip kita meraihkan kepelbagaian. Orang boleh bagi pandangan apa saja terhadap Islam, tapi tak boleh menghalang perjuangan PAS. Orang nak cakap tentang hudud, komen tentang hudud, kita boleh halang. Dia nak komen, tapi jangan halang usaha PAS. Nak halang usaha PAS tak boleh. Kita berkawan dengan DAP, nak berkawan dengan PKR, PKR nak bagi pandangan apa tentang hudud, silakan. Kalau dia ada opinion dia, DAP begitu ada opinion dia, silakan. Kita tak boleh halang apa yang bercakap, tapi tidak boleh menghalang prinsip dan dasar perjuangan kita. Bila
mereka menghalang prinsip dan perjuangan dasar perjuangan kita, maka pada waktu itu tahaluf tidak ada arti, kan? Sebab Allah Ta'ala pesan dalam surah ayat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a ba'dukum awliya'u ba'd. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil musuh aku dan musuh kamu sebagai tempat kamu meletakkan kasih sayang, bergantung kepada mereka. Tulquna ilaihim bil mawaddah, lalu kamu jadikan mereka itu sebagai rakan setia. Ayat ini diturunkan kisah bagaimana larangan Allah Subhanahu wa taala kepada peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah yang membocorkan rahsia Nabi SAW kepada musyrikin Mekah. Di atas sebabnya dia sayang kepada keluarganya yang berada di Mekah. Jadi sekadar itulah saya rasa sikit huraian saya daripada maksud pengalaman PAS dalam mengenani kepelbagaian, dan sudah tentulah PAS ini adalah merupakan parti yang memahami kepelbagaian politik, karena kita telah melalui proses yang begitu panjang, bermula daripada zaman sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan, zaman kita dalam kerajaan, di luar kerajaan, memerintah dan gagal, semuanya telah dilalui oleh PAS, dan sudah tentulah PAS ini memiliki kelebihan berbanding parti-parti yang lain. Dan jatuh bangunnya dilihat masih bersama dengan PAS, dan PAS itu akan terus utuh dan kukuh untuk dalam arena politik dan negara. InsyaAllah kita doakan supaya PAS dapat memerintah negara kita Malaysia insyaAllah di masa akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.